Pada malam ini kita akan cuba mengupas persoalan pembahagian kekayaan yang adil dan saksama. Bila bincang ekonomi insani atau manusiawi, orang harus adalah untuk menekankan kepentingan ekonomi itu menjurus kepada kepentingan rakyat. Kalau tidak, ia berakhir dengan pembolotan kekayaan oleh segelintir. Saya akan mulakan dengan membaca ayat Al-Quran dari surah Al-Hasyr ayat 7. Bismillahirrahmanirrahim. Ma afa Allahu ala rasulihi min ahlil qura falillahi walirrasuli walizil qurba wal yatama wal masakini wa banis sabil kay la yakuna dulatan bainal aghniya'i minkum وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. Yang bermaksud, apa yang Allah kurniakan kepada Rasulnya dari harta penduduk kota tanpa berperang, maka adalah ia untuk Allah, Rasulnya, kerabatnya Rasulullah, anak-anak yatim, orang-orang miskin, serta para musafir. Yang demikian, supaya harta itu tidak berlegar di antara orang-orang kaya dari kalangan kamu sahaja. Dan apa jua yang perintahkan oleh Rasulullah kepada kamu, maka lakukanlah. Dan apa jua yang dilarangnya, maka jauhilah. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah amatlah berat azab siksanya. Jadi intisari yang dikupas oleh para mufassir adalah tentang perjanjian. Maka perjanjian mestilah dimeterai, ditunaikan, dan jangan mengkhianati apa juga perjanjian dibuat. Keduanya tentang peranan kaum munafik yang kerjanya adalah untuk memfitnah, melaga-laga, memporak-perandakan masyarakat Islam. Dan yang ditekankan istimewa dalam ayat ini adalah pembahagian harta yang adil dan saksama. Walaupun di sini ditekankan kepada Rasul supaya pembahagiannya lebih terkawal dan lebih adil, kerana sosok Rasulullah itu bukan orang yang mengumpul kekayaan untuk pribadi dan sanak saudaranya. Maka sebab itu, dalam beberapa kupasan, ditekankan tentang keperluan ekonomi yang jauh berbeza daripada apa yang kita saksikan sekarang. Ya. Kita lihat umpamanya kupasan Al-Qurtubi, ya, dalam tafsirnya, terutama tentang kay la yakuna dulatan bainal aghniya'i minkum, ya. Karena zaman jahiliyah kekayaan terkumpul daripada golongan atasan, ya, ningrat, koprat dan aristokrat, maknanya kalau istilah sekarang lah, ya. Jadi kumpulan bawah itu dianggap separa hamba abdi. Jadi ada dua kelas yang ketara. Dan terkait dengan hal ini juga, hukum begitu juga. Yang kaya buat jenayah, rompakan, penindasan, kemungkaran, dilepaskan. Yang miskin, tertekan, terpenjara, atau terhukum. Sebab itu, kata Al-Qurtubi, zaman jahiliyah apabila memperoleh sesuatu harta, ia akan menjadi makanan dan habuan kalangan pembesar, membahagi di antara mereka sahaja. Jadi mereka mendapat suku yang di atas, suku yang lain itu untuk semua yang lain. Maknanya suku untuk 20 orang, suku yang lain itu, sebahagian kecil itu dibahagi kepada semua. Yang ini peringatan oleh Al-Qurtubi tentang sistem jahiliyah. Cirinya itu kadang-kadang ada jangkitannya sekarang. Ini yang harus kita fikirkan. Ciri yang ada, kebobrokan, kerusakan, pengumpulan harta oleh kelompok kecil di zaman jahiliyah itu, sistem itu nampak berterusan. Apa kata Al-Qaradawi?
hikmah yang ditentukan dalam sistem yang disebut dalam Al-Quran itu adalah supaya tidak ada kepentingan pengumpulan kekayaan atau monopoli kekayaan, dan supaya wang kekayaan tidak diedarkan di kalangan kelas orang kaya sahaja. Dalam keadaan senang, mereka kaut keuntungan berbilion-bilion ringgit. Dalam keadaan susah, bail out, nak bantu syarikat kaya dulu. Ini yang disebut oleh Al-Kharadawi. Ibn Kathir yang tafsir yang dianggap tradisional, klasik, tetapi penting ditekankan di sini bahawa menurut Ibn Kathir, peringatan supaya dalam kalangan yang kaya tidak rakus memiliki harta untuk syahwat mereka, sedang mereka lupakan sama sekali nasib orang-orang miskin di sisi mereka. Sudah, kalau kita lihat hal yang sedemikian jelas. Tapi ini teorinya, dalam tazkirah, kelas agama, banyak kita dengar ini. Ya. Tetapi dalam amalannya, kadang-kadang dilupa. Turun je mimbar, apa yang diucapkan di mimbar tadi oleh orang yang sama. Kadang-kadang lentang pukang jadinya, kerana bila dia dapat habuan, dia lupa tentang prinsip yang sangat mendasari sistem ekonomi manusiawi atau insani dalam Islam itu. Sudah ingat almarhum Syekh Saleh Kamil, pengasas Dalah Barakah dan Bank Islam Barakah yang terkenal di dunia, di antara terbesar ya, di dunia, di beberapa negara Arab, di Turki, di Jordan. Saya tahu kerana beliau ambil saya sebagai penasihat dan juga ahli pemegang amanah bank itu selama agak lama. Jadi beliau ini adalah sahabat dan meninggal dunia bulan lalu. Tetapi seminggu sebelum itu beliau berbicara panjang tentang masa depan ekonomi Islam dan perbankan Islam. Sudah bayangkan, pengasas bank terbesar menegur pelaksanaan bank Islam. Seperti mana yang pernah dikupas oleh Najatullah Siddiqi, ekonom atau pakar ekonomi yang banyak menulis tentang ekonomi Islam, tapi sekarang menegur kerana sistem ekonomi Islam itu selain daripada tidak ada riba atau halal, tidak memenuhi maqasid syariah, iaitu keadilan, kesamarataan, membantu petani, memastikan adanya keadilan. Jadi Syekh Saleh Kamil umpamanya menulis sebelum itu kerana beliau menjadi presiden kepada Majlis Bank-Bank Islam dan Institut Keuangan Sedunia. Jadi dia bincang dengan saya, minta saya kemukakan satu draft surat yang kemudian beliau siapkan dan tulis kepada Gubernur Bank Negara Malaysia, yang menekankan kepentingan kita memikir semula tentang peranan bank, terutama bank Islam. Yang ditekankan oleh Syekh Saleh ini yang saya ingat ialah, dan ditekankan terkesan sekali ya, kerana seminggu sebelum dia meninggal dunia bicara panjang bulan Ramadan tentang perlu ya, dia kata mintalah bersama kita rangka masa depan bank supaya tidak seperti bank Islam yang ada. Mesti nampak lebih berwibawa, lebih prihatin, dan lebih banyak membantu keperluan umat daripada hanya memikirkan soal berapa peratus keuntungan tiap tahun dan kepentingan bagi eksekutif umpamanya. Menarik kerana Syekh Saleh ini seperti kalau sudah tahu ya, adalah di antara tokoh terkemuka bank Islam di dunia selama beberapa puluhan tahun yang lalu. Jadi dan ini ada kaitannya dengan apa yang saya mau bicarakan selepas ini tentang pengalaman kita krisis ekonomi. Tapi sebelum itu, mari kita rumuskan dengan apa yang pernah
ungkapkan dengan begitu indah dalam bahasa Arab murni asalnya, kita terjemahkan dalam bahasa Melayu, oleh Khalifah keempat Ali bin Abi Talib radhiyallahu an kepada seorang yang bernama Malik bin Al-Haris An-Nakhai Al-Madhisi, yang kita kenal, agak terkenal sebagai Malik Ashtar, yang dilantik sebagai Gubernur Mesir. Apa kata Ali bin Abi Talib, Sayyidina Ali, kerana pokoknya apa? Ya, mengingatkan bahawa kekayaan dan negara itu bukan untuk segelompok kecil. Ya. Betul dia bagi kita sedikit-sedikit, semua senang, tetapi kekayaan besar itu dibolot. Allowance mereka, kepentingan mereka, share mereka, balak mereka, kontrak mereka, komisen mereka, itu banyak sekali. Ini diperingatkan oleh Sayyidina Ali bin Abi Talib. Apa katanya? Saya ambil rumusan. Kalau dapat kita bacakan sepenuhnya. Ya. Saya masih ingat di antara tugas pertama saya selaku Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri pada tahun 1982, saya edarkan ya, surat ini kepada semua pegawai-pegawai kerajaan dalam terjemahan, maksudnya terjemahan bahasa Inggeris oleh Profesor Dr. Syed Hussein Nasr. Ya. Ingatlah bahawa kelompok kecil yang menikmati kemewahan itu tidak akan menolong kamu dalam krisis. Mereka akan cuba menghalang tertegaknya keadilan. Mereka akan meminta lebih daripada sepatutnya dan tidak akan menghargai bantuan yang diberikan. Mereka akan cemas menghadapi kemelut. Sesungguhnya rakyat marhainlah yang akan menjadi tonggak kekuatan negara dan agama. Mereka lah yang akan melindungi negara daripada musuh. Oleh itu, hendaklah kamu senantiasa bersama mereka dan cakna mengenal kebajikan mereka. Sayyidina Ali bin Abi Talib. Indah ungkapan dan mengesankan ya, kepada jiwa dan hati nurani kita. Seorang pemimpin yang memikirkan dan mengingatkan gubernurnya, jangan kamu khianati amanah untuk menjaga kepentingan rakyat, kerana gubernur itu seperti Perdana Menteri atau pembesar mesti dikelilingi oleh orang-orang yang berkepentingan dan kaya. Orang di pelosok, di pedalaman itu jauh dari mereka. Ini muncul tokoh seperti Sayyidina Ali untuk memperingatkan.